Tuan Haji, terima kasih bersama dengan kita. Dan pastinya pihak media yang turut bersama, audience, influencers yang juga saya dapat kenal sedikit sebanyak wajah-wajah di sini yang sangat familiar di aplikasi-aplikasi TikTok dan sebagainya. Thank you so much for you guys punya timing, masa, jalan jam pagi tadi nak datang. Masing-masing semua berada di sini tepat pada masanya. Terima kasih, Alhamdulillah. Sekali lagi kita nak ucapkan selamat datang kepada Cik Susan Yap, pengurus pemasaran dan juga jualan Eurodrug. Sekali lagi tepukan untuk Cik Susan kita. Dan juga Mr. Lu Jui Leng, pegawai pemasaran Caring Pharmacy. Thank you so much. Dah biasa kan kita pergi ubat kat pharmacy Caring ni. Soalan baru saya pergi beli ubat ulcer. Okey, dan terima kasih kepada perasmian dan juga ucapannya yang bersama Tuan Haji Abdul Syukur Abdullah, Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, bersama dengan kita pada pagi ini. Tapi takkan saya forum di atas pentas ni seorang saja kan? Agak-agak anda dah tahu dah siapa yang bakal bersama-sama dengan saya untuk forum Take Control? Dah tahu dah? Dah tahu? Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama mempersilakan Profesor Dr. Harlina Haliza Haji Siraj Haji Ramli, Pakar Perunding ONG Pengasas dan Pengarah Akademi Dr. Ha. Silakan Datuk. Ini dia, sempat kita berbual tadi, seorang yang sangat lembut dan sangat keibuan. Dengarkan nanti perkongsian daripada Datuk. Silakan Datuk. Thank you so much for being with us. Okey, seterusnya kita nak menjemput Dr. Wan Hilya Munira Mustafa, Pegawai Perubatan Bahagian Reproduksi Manusia LPPKN. Seorang yang kecil molek. Saya pernah berjumpa untuk sesi meeting kita sebelum berlangsungnya majlis. Ya, di situ Doktor. Doktor kat situ, sebelah sana. Alright, itu dia, kita dah ada dua orang pakar bersama dengan kita. Tak sabar untuk mendengarkan buah pandangan. Seterusnya kita nak menjemput. Tak lengkap lah kalau kita tak ada ahli farmasi. Tapi tak boleh beli ubat kat sini ya. Kita nak tanya pandangan sahaja. Kita bersama dengan Fatin Zafira Muhammad Yasin, ahli farmasi Caring Pharmacy. Ya, ini dia. Kita bersama dengan pegawai farmasi Caring Pharmacy yang akan berkongsi dengan kita. Kita akan mengambil perbincangan daripada segenap aspek. Bak kata Tuan Haji tadi, ia merupakan satu perbincangan yang holistik ya, insyaAllah. Okey, untuk menyerikan lagi forum kita, tak perlu diperkenalkan lagi sebenarnya. Ada yang nak buat TikTok tak? Ada yang nak buat TikTok tak? Bersama dengan individu ini. InsyaAllah ada nanti. Kita bersama dengan Umi Nazira. Dipersilakan Umi. Okey, ini dia. Ini dia antara panel-panel kita. Terima kasih, thank you so much for you guys punya usaha dan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Silakan Umi. Sekali lagi tepukan untuk Umi. Thank you. Okey, kita ada mic dekat sini. Dua je. Okey, mungkin kita boleh bagi-bagi ya. Di sebelah sana. I'm so sorry. Okey, thank you. Okey, forum ini dinamakan Forum Take Control. Dan pastinya ini merupakan satu forum yang kita minta jasa baik daripada kalian semua untuk turut serta dalam perbincangan ini. Perbincangan yang akan melibatkan pakar-pakar, ilmuwan dan juga mereka yang lebih arif tentang perkara ini. Tetapi buah pandangan dan juga soalan daripada kalian juga amatlah digalakkan nanti. Kita akan ada satu sesi Q&A untuk bersama-sama mengetahui apa sebenarnya yang bermain di fikiran anda juga sebagai audience, sebagai rakyat Malaysia yang mewakili hak-hak yang kita mahu dengarkan pada hari ini, insyaAllah. Okay? Jadi perbincangan seperti mana yang dikabarkan juga, mungkin saya nak mulakan dengan perkongsian statistik yang saya baru-baru ini terbaca dalam satu artikel. 1 daripada 3 wanita sebenarnya yang hamil ini bukan merupakan satu kehamilan yang dimahukan. Jadi disebabkan itu, kita ambil rentetan daripada cerita itu dan peratusan yang dikongsikan daripada Tuan Haji, statistik tadi menggambarkan mereka yang mengamalkan kontraseptif moden ini masih berada pada peratusan yang sangat rendah berbanding dengan negara ASEAN yang lain. Jadi sebab itu antara faktor yang kenapa kita bawakan perbincangan kita pada hari ini, supaya kita dapat kongsikan kesedaran ini. Dia tak boleh juga kalau bertepuk sebelah tangan tak berbunyi kan. Jadi maknanya dalam satu perkahwinan ataupun dalam satu pasangan itu pastinya persetujuan perlulah diraih bersama. Bagaimana nak dapatkan satu lagi punya pihak yang bersetuju? Kadang-kadang kita je, kita yang bersalin, kita yang mengandung, kita yang rasa macam nak merancang. Tetapi yang seorang lagi tu bagaimana pula pandangannya? Pasangan kita lah pastinya. Jadi kita nak mendapatkan bagaimana titik
permulaan untuk kita sebarkan satu kesedaran bersama supaya perancangan keluarga ini melibatkan ekonomi, melibatkan pembangunan sosial, melibatkan bagaimana perancangan kita pada tahun akan datang. Kita nak bergerak pada negara maju, tapi tak maju kalau mentaliti masih berada pada takut lama. Right? Okay, insyaAllah kita akan bersama-sama dengan para panel kita. Sekali lagi saya perkenalkan, di sebelah saya Datuk yang di awal tadi kita dah bersama juga, sempat juga bertegur. Apa khabar Datuk? Okay, ya silakan boleh ya. Okey Datuk, terima kasih bersama-sama dengan kita. Kita nak dengarlah juga perkembangan terkini Datuk. Nak kenal dengan lebih dalam lagi siapa figura hebat di sebelah saya ni, silakan. Okey, nama saya Dr. Halina Aniza Siraj. Mungkin ada yang tahu saya sebagai profesor pendidikan perubatan OMG daripada UKM. Dan sejak Jun hari itu saya dah bersara pada usia 56 tahun. Sebab nak buat kerja-kerja macam ni lah. Alhamdulillah. Sekarang ni saya merupakan pengasas dan pengarah Akademi Dr. Hal. Dan dalam konteks merancang keluarga ni, saya daripada tahun 1998 menjadi koordinator untuk klinik perancangan keluarga di Hospital UKM tu. Sekarang Hospital Chancellor Tuanku Muhriz. Dan banyaklah pengalaman berjumpa dengan pasangan ni. Dan mungkin yang penting adalah hari ini konsep bukan lagi isteri tu yang hamil, tapi we are pregnant. Yeah, kita yang I'm hamil. pregnant, we are pregnant, right? Okay, itu dah sedikit mukadimah tu pengenalan daripada Datuk sendiri. Umi Nazira, kan? Umi Nazira ni setiap kali kalau saya berjumpa dengan dia, saya terus macam terflashback semua scene-scene yang baru-baru ni kan. Terlalu viral sangat. Dia jadi macam tak boleh nak serius. Tapi kita kena serius juga dalam konteks untuk memberi ilmu ilmiah seperti ini. Umi, tak perlu nak diperkenalkan lagi, tapi orang nak tahulah sedikit perkembangan Umi Nazira. Hi, Assalamualaikum. Thank you for having me. Such an honor. Sekarang ni Umi sedang busy semalam dekat Tanjung Maling, terus dah balik KL for this event. Wah, thank you so much. Working on drama terbaru, InsyaAllah bulan 11 ni keluar untuk TV3. Lagi berat karakter ni daripada karakter sebelumnya. Saya minum kopi banyak pagi tadi ya. Are you a coffee person? Definitely lah. Definitely you're a coffee person. Okay, sedikit tepukan untuk Umi Nazira. Thank you so much for being with us. Kita nak dapatkan pengalaman. Kenapa kita jemput Umi Nazira? Umi Nazira pun kongsikan tentang keluarga, bagaimana perancangan keluarga. Dalam erti kata lain, wanita bekerjanya ini lagilah kritikal fasa untuk merancang keluarga, dalam masa yang sama merancang karier. Kita nak dapatkan sedikit tips dan juga pengalaman. Dan kita bersama dengan Dr. Wan. Dr. Wan juga adalah individu kecil molek yang saya berjumpa, banyak bantu saya dalam pengurusan untuk bagaimana perjalanan perbincangan ini akan berlangsung. Dr. Wan mungkin nak kongsikan apa expectation Dr. Wan untuk kita punya perbincangan, sedikitlah untuk pengenalannya. Terima kasih Amir di atas menjadi moderator kita bersama pagi ini ya. Definitely ya, apa yang kita mengharapkan ya adalah penyampaian informasi yang tepat berkaitan perancang keluarga yang kita dapat sampaikan kepada masyarakat komuniti kita supaya mereka menggunakan perancang keluarga yang mempunyai keberkesanan yang tinggi ya, dan mengharapkan dengan penggunaan perancang keluarga yang lebih meningkat di Malaysia, kita dapat meningkatkan lagi kesejahteraan dan kesihatan keluarga Malaysia kita. Okey, itu sedikit gambaran awal apa objektif yang kita mahukan daripada kalian untuk memahami perbincangan ini akan berlangsung. Kita juga bersama dengan ahli farmasi kita dari Caring Pharmacy, Fatin Zafira. Alah, comel je. Okey Fatin, kita pastinya mengajak ahli farmasi di sini sebab apa? Kebanyakan daripada kita beli pil perancang di farmasi. Dan kelayakan, bagaimana requirement ataupun adakah kita layak untuk mengambil jenis ni, semua benda kadang-kadang kita tak cakna dan kita tak tahu pun pengetahuan itu pada peringkat awal, right? Sebab itu kita jemput ahli farmasi untuk sama-sama menyebarkan. Jadi sebagai seorang ahli farmasi, expectation atau perbincangan ini saya kira amatlah digalakkan kan dalam kalangan kita. Yes, so sebenarnya as a pharmacist, kita nak kalau boleh as many people as possible pergi kat farmasi, pergi jumpa doktor, dapatkan nasihat ahli farmasi sebelum ambil apa-apa jenis ubat, apa-apa jenis pil perancang sekalipun. So hopefully lepas ni semua orang lagi aware lah. Ya, betul. Okay, thank you so much. Kita rasa satu forum yang lengkap dengan kehadiran panel-panel hebat. Untuk permulaan persoalan ini, kita nak menjurus kepada total fertility rate atau TFR yang semakin menurun. Tetapi kenapa kita
nak katakan kontraseptif ini perlu dikatakan dan perlu dihebahkan pada mereka di luar sana? Mungkin Datuk dengan perkongsian terlebih dahulu. Datuk, silakan. Okey, terima kasih Zati. Memang selalu tu bila kita katakan kita punya kadar fertility atau kesuburan di Malaysia sebenarnya menurun. Sekarang 1.8 Tuan Haji, dan itu sebenarnya sangat rendah lah kalau dibandingkan 2.1 itu adalah kadar orang kata penggantian tetapi sebenarnya kita memang menduga satu kadar kesuburan yang menurun apabila masyarakat itu semakin tinggi tahap pendidikan khususnya wanita. That is inevitable kat mana saja pun tapi kenapa yang masih kena bincang tajuk ni? Kerana satu, macam yang Tuan Haji katakan, baru kadar penggunaan kontraseptif yang moden tu hanya 1/3, 30%, dan secara keseluruhan termasuk dengan kaedah natural atau kaedah semula jadi hanya 52%. Dan kadar ini statik daripada tahun berapa Tuan Haji? Tahun 84 macam tu kan. Hari itu je lah seolah-olah kita punya pendidikan tahap kebijaksanaan wanita di Malaysia ni dan juga lelaki seolah tidak memberikan kesan langsung. Dan memang itu something yang kita kena tengok Yang keduanya, kita dapati tadi tu kehamilan yang tidak dirancang Yang ini unplanned, unintended, unwanted. Yang ini masih tinggi lebih kurang 43% daripada kalangan, katalah ada 100 wanita yang hamil, 43 daripada mereka tu sebenarnya hamil tanpa merancang. Maknanya dia belum lagi nak hamil ni tapi dah hamil. Jadi dia ada kesan dibandingkan kehamilan yang dirancang, dikehendaki, ditunggu-tunggu, planned, intended, and wanted, by choice, dengan kehamilan yang tidak dirancang, tidak diduga, tidak diidam-idamkan, dan by accident. Yang ni memang nanti kita bincangkan. Satu lagi adalah apabila kita lihat unmet needs di dalam konteks kontraseptif dan perancangan keluarga, ada satu terminologi yang dinamakan sebagai keperluan yang tidak dipenuhi, unmet needs. Yang ni sebenarnya ciri-ciri dia adalah wanita yang pada usia reproduksi mungkin 15 ke 45 tahun begitu dia tidak menggunakan kaedah merancang keluarga dia masih boleh hamil macam biasa, tapi bila kena tanya nak tak hamil, simpang mai kat 44 tak nak lagi. So wanita ni dia macam orang janin lah, dia tak nak hamil tapi dia tak guna kaedah macam keluarga. This is what we call unmet needs. Dan di Malaysia antara negara yang paling tinggi unmet needs dia di rantau. Maknanya mereka lebih memilih untuk kaedah azal, kontrol sendiri. Kontrol sendiri. Kaedah ni kalau kita tengok kaedah semula jadi termasuk kiraan maknanya bila tarikh subuh ataupun satu lagi pakai aplikasi kan, ting ada notification. Okey, tarikh subuh. Agak isu nanti kita bincangkan. Satu lagi guna kaedah withdrawal ataupun maknanya dia coitus interruptus, atau ada satu lagi nama yang ni selalu saya pakai TAP doktor, tapi dia TAP tembak atas perut. Minta maaf orang nak letak dalam punya sokmat ni nanti blow tapi dia bukan kaedah yang diguna pakai tapi nama tu rupanya. Dan juga kondom semua ni ada kadar kegagalan yang tinggi. Jadi terima kasih lah sokmat influencer yang ada ni. Antara dia orang tu pun ramai yang tak pakai kaedah macam keluarga jadi sebab tu sebelum kita memang kena pastikan semua orang faham tentang apa sebab tu kita jumpa Datuk sebab dia dah bersama-sama dengan ramai pasangan macam-macam terminologi ataupun terms yang digunakan. TAP, hari ni kita baru tahu apa tu TAP. Okey, kita lebih bersifat terbuka dalam perbincangan ini. Masing-masing adalah remaja dan dewasa. Saya rasa lebih kepada dewasa kot, sebelum nampak lagi adalah seorang dua mungkin remaja. Dan pada peringkat macam mana pun anda kena faham keterbukaan dalam perbincangan ini. Okey, kita nak bertanya kepada Dr. Wan juga sedikit pandangan. TFR menurun tapi masih relevan ke kita nak bercakap tentang perancangan keluarga ni, Dr. Wan? Saya memang sangat bersetuju dengan pandangan input daripada Datuk Dr. Ha tadi di mana mungkin tambah sedikit di pihak kami memang kita tahu yang TFR menurun dan kita sekarang ni inginkan masyarakat kita keluarga kita menambah bilangan anak mereka supaya meningkatkan TFR lah ataupun menstabilkan. Tapi kita inginkan pertambahan anak tadi dengan cara yang sihat sekiranya ramai wanita kita, walaupun kita nak ramai anak tapi wanita itu
jarak antara satu sama lain anaknya sangat pendek, ya, jadi dia kurang sihat, ya, dia mungkin mendapat masalah kesihatan seperti kurang darah, anemia, anaknya mungkin dilahirkan pramatang. Jadi kita tak nak kelahiran keluarga yang walaupun kuantitinya ramai tapi tak berkualiti, ya. Jadi konsep penggunaan perancang keluarga, ya, ada sangat relevan walaupun TFR kita menurun, ya, di mana kita punya perkhidmatan perancang keluarga di Malaysia pun bukan jenis menghadkan anak, ya. Kita bukan seperti negara China, Indonesia, di mana kat Indonesia simbolnya dua, kan, dua anak sudah cukup. Kita tak ada, ya. Komponen perancang keluarga di Malaysia adalah lebih kepada meningkatkan kesihatan, kesejahteraan keluarga kita tadilah, wanita dan anak-anaknya, ya. Jadi sangat, ya, perancang keluarga ini sangat diperlukan lagi, ya, walaupun yang keadaan TFR yang rendah, ya, bagi memastikan ibu itu kembali pulih selepas tempoh bersalin dia, ya, supaya dia ada masa dengan anak-anak dia, ya, menjaga dengan baik, cukup waktu untuk menyusu badan sepenuhnya, ya, dan seterusnya kestabilan ekonomi tadi. Dengan keadaan kegawatan ekonomi, ya, post Covid, kita tahu banyak masalah-masalah ekonomi peningkatan di Malaysia. Jadi dengan perancang keluarga tu membantu sebenarnya keseluruhan isteri dan juga suami, ya, menjaga keluarga yang lebih sihat, lebih sejahtera. Ya, itu dia kan. Kadang-kadang kita nampak macam alah, tak nak bagi beranak beramai ni, kita nak meramaikan umat Nabi Muhammad. Kan ada yang kedengaran kita senyum akak tu kan, selalu dengar kan benda-benda macam gini. Tapi itulah pandangan berbeza, tapi apa yang kita cuba untuk sampaikan di sini adalah quality versus quantity yang kita mahukan dalam sesebuah keluarga itu. Kita nak bertanya kepada selebriti kita, Umi Nazira. Umi Nazira seorang yang pastinya pengalamannya dibahagikan kepada dua lah aspek, kalau saya nak kata-kata tentang career dan juga family, keluarga. Bagaimana dalam dari sudut merancang keluarga yang digambarkan untuk keluarga Umi Nazira sendiri? Kalau ikutkan saya punya pengalaman, saya ada dua orang anak. Jadi lepas anak pertama, saya dan suami decide untuk merancang sendiri. Merancang sendiri. So I was second child. It was unplanned, not unwanted, just unplanned. So sejak itu, lepas second baby, saya decide untuk ambil IUCD. Okay. So kenapa saya ambil? Sebab saya nak pastikan anak-anak saya dapat kasih sayang yang cukup. Masa yang cukup. Sebab saya dan suami dua-dua bekerja. Tambah jadual saya sangat padat. Jadi saya nak pastikan anak-anak ni they have enough time with their parents, enough love. Sebab budak-budak sekarang kan, dia orang perlukan kasih sayang cukup. Kalau tidak, dia orang cari kasih sayang kat luar sana. Betul. Kita nak dapat kasih sayang dari mak bapak di sini. And that is why we decided to take it lah. Alhamdulillah suami saya pun membantu. Kedua, sebab saya fikir pasal diri saya lah. Kita wanita kena sayang diri kita. Kita kena sayang diri kita. Bukan fikir pasal suami je. Suami fikir juga. Tapi kita ni, kita mampu ke tak? Sebab kita pun bekerja. Badan kita pun kena jaga. Kita yang kena fikir, kita kena susun. So saya fikir tentang mental health saya. So bagi saya mampu begini, saya buat begini lah. Dan saya minta kebenaran suami pun sangat membantu. Alhamdulillah saya boleh buat, ambil IUCD. Kita dapat tahu kan, bila nampak apa yang Umi Nazira rasa macam we can relate, right? Benda tu dengan keadaan kita sendiri, macam mana kita nak mengalami satu situasi. Sebab fasa beranak bersalin ni bukannya berhenti setakat situ saja. First, second, third trimester, kita ada trimester keempat, nak berpantang pula. Kita ada trimester nak membesarkan anak pula. Kita ada fasa untuk menyusu bangun tengah malam. Kalau dah tiap-tiap tahun kalau dia tahu, dia mentally nampak macam okey, kita kuat, tapi sebenarnya mentally tortured juga. Dia macam body kita kawan saya dia tak sempat nak, sampai sekarang dia problem mental health dia start dengan blues, blues, lepas tu depression and stuff. Meroyan dia bahasa kita faham meroyan selepas bersalin dan sebagainya. Datuk mungkin nak kongsi. Itu sebabnya setiap kali satu pasangan tu nak memilih untuk ada kehamilan, dia kena ada 5 keupayaan, 5 capabilities. Yang ni saya ambil daripada buku Profesor Abdul Rahim Amran, Family Planning in the Legacy of Islam. Dia kata 5 capabilities atau 5 keupayaan. Saya pendekkan the acronyms dia, FAMES, FEMES. F tu physical, kena sihat.
betul Umi, bukan hanya kenalah kita, kalaulah kata tak sampai 2 tahun kita dengan menyusu anak semua, sebenarnya semua nutrien dalam badan kita belum top up lagi tau. Kita tengok dah hamil lagi itu satu. Yang pertama tu adalah kesediaan emosi. Itu tadilah orang jarang tanya kan, husband tanya yang adakah sayang sudah bersedia secara emosi untuk hamil lagi. Saya bagi dia anugerah suami misali kan. Ada yang tanya ke suami tanya kat rumah so emosi sangat penting walaupun kita kata yalah tak apalah saya nak jadi isteri yang solehah, but just human kan. M adalah masa, macam yang Umi kata tadi kalau ada anak mesti untukkan masa, kerana anak kita mengeja love tu dengan TIME, time. E yang kedua adalah ekonomi, kestabilan ekonomi. Walaupun duit bukanlah segalanya, tapi segalanya perlu duit. Jadi ekonomi sangat penting. Dan S adalah sokongan sosial. Kita kalau ni bila ada anak tu pula, kita pula bekerja, siapa yang nak menjaga? It takes the whole village to raise a child. It takes the whole world now to raise a child. Jadi semua ni kena fikir setiap kali nak hamil, bukannya masa yang first saja. Katalah nak hamil yang kedua, fikir dulu FMES. Yang nak ketiga pula, fikir lagi FMES, because all these 5 factors it changes with time. Mungkin hari tu ekonomi okey, sekarang pula lepas COVID lain. Betul. Hari tu emosi kita okey, hari ni emosi kita tengah kekeringan, kontak. So itulah dia. Okey, itu dia. Kita nak beralih juga kepada pemilihan. Seperti mana yang kita tahu kan, kaedah kontraseptif ni dia ada pelbagai, termasuklah pil berancang, kecemasan, IUCD, implan, hormon dan sebagainya, hormon ataupun tidak hormon. Kepada ahli farmasis kita pastinya, mereka yang hadir, yang datang ke farmasi ini adalah untuk mungkin dengan tujuan merancang kehamilan. Selalunya bagaimana yang disarankan kepada mereka ini? Okay, so pil perancang banyak. So kalau macam masuk dekat farmasi, you tengok dekat belakang, dekat kaunter farmasi tu banyak sangat. So macam mana farmasis ni actually pilih ataupun cadangkan pil perancang yang paling sesuai? So actually even setiap hari dekat farmasi pun saya selalu dapat soalan daripada wanita-wanita, saya nak makan pil perancang tapi saya tak tahu macam mana nak pilih, saya tak tahu yang mana sesuai untuk saya. So sebagai ahli farmasi, kita sebenarnya akan tanya dulu sejarah kesihatan wanita tersebut, keadaan kesihatan semasa, dan yang paling penting sekali kita akan tanya juga apa yang wanita tu prefer. Sebab yang nak makan ni diorang, wanita ni yang nak ambil pil perancang ni, wanita ni juga lah yang nak mengandung, wanita ni juga yang nak bersalin, nak jaga anak kan. So kita akan nilai keadaan kesihatan dia, apa yang dia prefer, apa yang dia selesa. So dari situ kita akan cadangkan. Kita bukan cadang, kita cadangkan bukan kita okey yang ni. Kita still option tu berbalik kepada wanita tersebut. Jadi memang kita bergantung juga kepada keadaan kesihatan, sebab tak semua pil perancang sesuai untuk semua wanita. So sebab tu kita selalu nasihatkan sebelum ambil apa-apa jenis ubat, apa-apa jenis pil perancang sekalipun, dapatkan dulu nasihat daripada doktor, dapatkan dulu nasihat daripada farmasi. Okey, apa soalan-soalan yang selalunya farmasis tanya kepada kita yang kita kena expect? Kalau mungkin dia tak tanya, kita boleh suarakan soalan itu sebelum mendapatkan pil perancang di farmasi. Soalan yang paling common tapi yang paling ramai susah nak jawab, bila last period? Semua dah bila sendiri punya badan ni. So kita kena expect diri sendiri. So make sure simpan satu period journal di mana kita monitor badan kita sendiri. So soalan-soalan lain seperti mungkin ada apa-apa penyakit, contoh ada darah tinggi ke, ada family yang ada kanser, ada history mungkin kita panggil deep vein thrombosis, maksudnya ada pernah ada blood clot dekat dalam badan dia. So kita nak kena consider faktor-faktor ni, sebab ada jenis-jenis pil perancang yang tak sesuai dengan sesetengah wanita yang ada penyakit-penyakit yang lain tadi tu. Okey, itu dia sedikit pengetahuan untuk kita bersama kan. Kadang-kadang kita pergi farmasi tu kita tak tahu apa soalan-soalan yang perlu diajukan kepada ahli farmasis. Nak tengok sama ada pil perancang itu sesuai ataupun tidak. Okey, pilihan lain untuk kaedah kontraseptif ni di dunia moden ini pelbagai, termasuklah yang seperti mana dikabarkan tadi, dan anda dapat saksikan juga di pamphlet ataupun booklet yang kita kirimkan dalam kepingan di bag carrying tu. Anda boleh saksikan juga antara kaedah kontraseptif moden yang menjadi pilihan. Di sini mungkin kita nak tahu apakah yang menjadi keutamaan pada wanita zaman moden sekarang ini untuk pemilihan
kontraseptif? Baik, okey. Dr. Ha cerita apa yang Dr. Ha buat lah ya. Kalau katalah ni round pagi, pesakit ni baru saja semalam. Okey. Soalan yang kami akan tanya, tentu ini ditanya kepada kedua-duanya lah, suami dan isteri. Pertama sekali, berapa besarnya saiz keluarga yang Encik dengan isteri nak? Yang ini pun selalu duk krik-krik juga je ni duk. Itu dia buat cerita tau. Ikutlah. Kalau kata nak ramai boleh, kalau nak sikit pun tak apa. Itu dia cakap selalu pasal dia buat dia seorang. Okay. So yang itu sangat penting untuk setiap couple buat setiap pasangan buat perancangan besar mana keluarga ni. Maksud dia besar tu selalunya ibu, ayah, berapa orang anak. Termasuklah siapa yang nak tambah cawangan pun kena plan ni. Okay. Soalan kedua, okay. Baik, apakah jarak yang ideal antara kehamilan sekarang ni dengan kehamilan yang akan datang? Selalunya, in fact, semua akan kata, 2-3 tahun doktor. Tak ada yang kata, tak apa, hujung tahun ni beranak semua lagi, okey? Tak ada. Tapi itu yang jadi Okay. Soalan ketiga, semuanya maknanya pukul rata 2-3 tahun, which is actually reasonable. Dalam Islam pun, kita bagi 2 tahun untuk sempurnakan penyusuan. Lepas tu baru hamil. Tapi malah ni ramai pula yang belum cukup 2 tahun dah keluar yang seorang lagi adik dia. Berapa bulan dia menyusui? Ni ikut Quran mana tak tahu. Okey, itu satu. Soalan yang ketiga saya akan tanya, okey, dia dah kata 2-3 tahun kata. Okey, apa kaedah yang Encik dengan suami nak gunakan untuk pastikan jarak kehamilan tu sebagaimana yang dihajatkan? Sebab rahim kita ni dia tak ikut mulut. Mulut kita kata tak mau beranak tau, 3 tahun, dia tak peduli dah. Yang ini yang selalu tak apalah doktor, kita macam sendirilah. Macam Umi kan dengan pasal kita macam sendirilah. Macam sendiri itu yang tak berapa berkesan. Bagi terkesan untuk merancang sendiri ni masih lagi efektif dia berada pada tahap yang rendah. Baik, senang nak cerita tahap-tahap yang kaedah-kaedah semua jadi ni sangat bergantung kepada motivasi pasangan tu. Kalau katalah, boleh ke dia nak cerita? Boleh. Nak masuk sikit Boleh, silakan. Okey, katalah dia nak guna kaedah yang kira tarikh tadi kan. Saya nak beritahu kita lepas kita beranak dengan menyusu, dengan nak dapat balik ideal period yang macam 28 hari sekali datang tu mana ada? Ada ke? Saya nak tanya ni. Sebelumnya lah. Tapi selepas tu dah rewire. Macam mana nak kira kan? Okey, keduanya yang tadi tembak ada perut tadi yang itu sangat perlukan motivasi dan kerap gagal kerana dia mengganggu cara hubungan kelamin kita yang biasa tu. Selalu orang ingat bila pancutan air mani tu keluar, yang itu yang patutnya dipancut di luar. Tidak. Sebelum tu sendiri, apa saja drop of air mani yang keluar daripada tubuh lelaki tu dah ada jutaan sperma. So yang ini ni, dan kadang-kadang bila katalah nak ditarik keluar alat kemaluan tu, alat kehormatan, saya suka sebut ke alat kehormatan tu kadang tak sempat begitu. Kondom pula dia satu hal pula lah, dia ada macam stigma sikit. Kalau saya kata, Puan, Encik pakai kondom, dia, doktor, kita orang baik-baik lah doktor. Betul, setuju. Tapi kalau dah kahwin, tak boleh terima pakai kondom kan. Jadi satu. Sedangkan kondom tu yang paling murah, yang tak payah jumpa Dr. Halina, yang boleh beli anytime. Tapi saya dapati, kerana tak ada motivasi ni dan sebenarnya bukan apa, tak ada ilmu ni, dan juga persepsi yang salah ni, isteri yang kena beli. Saya kata belilah sekotak terus kat farmasi. Mahal doktor. So dia beli dekat Gardenia, dia beli dekat tadi. Dia kata beli dengan roti Gardenia, dia letak kat celah-celah tu kan. So beli satu-satu kan. Saya bukan nak berjenaka ke apa, but this is the reality. So tolonglah pempengaruh yang ada, influencer yang ada, please lah, mereka ni perlukan maklumat yang betul. Okey. Seronok dengar Datuk cakap. Okey, terima kasih Datuk. Sedikit penjelasan yang sebab kita kalau guna bahasa yang lebih mudah untuk faham, insyaAllah objektifnya akan sampai. Kalau kita guna bahasa yang sukar kan, bahasa yang mungkin tak sampai, dia ada kekangan, terbatas di situ, tak guna juga kita buat forum take control ni itu yang objektif utamanya. Baik, kita nak tanya juga, pemilihan IUCD seperti mana yang Umi lakukan merupakan pilihan Umi untuk merancang keluarga. Kenapa dalam banyak-banyak kontraseptif yang lain itu yang menjadi pilihan? Bagaimana sebelum bermula pilihan itu, apa yang dilakukan?
sebelum memilih IUCD tu, of course saya tanyalah kawan-kawan saya pengalaman. Ada yang naik berat badan kan. Betul. So ambil perancang ni lah. So I ask my friends, and one of my friends cakap dia ambil IUCD memang tak naik berat badan. Okey. Dan ada yang I think letak chip code. Tu ada dia takut sakit, ya. Ada yang cakap dia bergerak apa semua, so it's Ya. good, ya. Umi menyangkal mitos-mitos di luar sana, ya, dan menggalakkan lagi penggunaan alat darah rahim. Tapi sebenarnya ada banyak lagi kaedah perancang yang berkesan sama seperti alat darah rahim, seperti implan tadi, ya, ataupun kaedah suntikan. Dan sememangnya kaedah moden dia memang lebih berkesan berbanding kaedah semula jadi, ya. Memang 99% kiranya digunakan dengan cara yang betul. Dan cuma limitasinya, challenges adalah mitos-mitos yang tabu yang dipaparkanlah di media sosial, sharing oleh teman-teman yang mengatakan naik berat badan, kawannya ni naik sampai 10 kg, 20 kg, ya. Tapi ya, sebenarnya rata-rata banyak yang tidak benar. Ya, tidak benar, sebab setiap kaedah perancang keluarga tu dia bergantung pada individu. Ya, bukan masuk pakai implan confirm naik 5-10 kg. Kalau macam tu tak adalah orang datang ambil implan, ya. Tapi alhamdulillah penggunaan alat perancang jangka masa panjang kita panggil, seperti implan, alat darah rahim ataupun alat darah rahim yang ada hormon, mendapat permintaan yang tinggi disebab keberkesanannya dan kesan sampingan yang rendah. Dan bila kita sebut kesan sampingan, Anim, hanya sekitar 10% saja yang mempunyai masalah, mungkin kenaikan berat badan ataupun masalah payudara yang engorge, ya, ataupun sakit, ya, period tak teratur mungkin dalam jangka masa yang pendek dan akan bertambah baik. Jadi dia bukannya berlanjutan, ya. Dan kita mengharapkan dengan maklumat yang tepat ini lebih ramai menggunakan kaedah perancang moden tadilah, ya. Sebab banyak yang sharing tu tidak benar, dan kadang-kadang yang kenaikan berat badan, dia takut nak pakai sebab naik berat badan, tapi bila dia tak pakai, berat badan naik tak? Banyak naik juga, ya, bila meningkat umur. Kalau termengandung naik tak? Naik berapa kg kalau mengandung? 10 tu confirm lah. Untung kalau 10. 10 confirm. Kita naik 30. Betul kan? 10 ke 15 tu confirm, tapi ada yang 20, ada yang sampai 30 kg. So, ya, kalau atas dasar tak nak pakai disebabkan kenaikan berat badan, saya harap berfikir kembali dan cari maklumat yang tepat, ya. Disebabkan sebenarnya perancang keluarga tidak kenaikan berat badan yang banyak lah. Mungkin Prof nak tambah sikit, Datuk. Memang kena tambah, ya. Sebab inilah komplain yang paling kerap lah, ya, takut gemuk, ya. Dan ini sebenarnya dalam 7 benua di dunia ni, itu adalah mitos yang semuanya, ya, akan, kalau tu saya kata ada orang kat Antartik pun, ada klinik kat Antartika pun dia akan kata saya tak nak sebab takut berat badan meningkat. Tentang berat badan ni sebenarnya khusus yang ada hormonnya, hormon kita ni adalah anabolic steroid, maknanya dia memang ada penambahan pada berat badan. Saya kena bagi tahu, sebab kalau tak ada macam tu kan kita bergaya. Dia memang, ya, tetapi kalau ikut semua kajian, berat badan yang meningkat disebabkan oleh pil yang ultra dose ni, ya, hanyalah 1.5 hingga 2 kg saja daripada, ya, berat asal. Maknanya kalau berat asal kita mula-mula katalah berapa, 52, paling banyak disebabkan oleh hormon tu adalah mungkin sampai 54 saja. Tapi kenapa yang sampai macam kena pam-pam ni? Satu, faktor usia. Kedua, bila kita, ya, kita juga menyusukan, ya, lepas bersalin, ya, metabolic rate kita akan ambil sikit masa, ya. Satu lagi selera makan kita lah, ya. Semuanya 1000 kalori, 1000 kalori. Lepas tu bila naik scale tu, ni pil Dr. Har lah ni, ya. So itu sebabnya pil ni menjadi alasan, ya, untuk kita punya kenaikan berat badan, daripada nak salahkan diri sendiri. Baik, oleh sebab tu, ya, dia ada yang kaedah-kaedah yang mungkin lebih lagi ada kesan. So Dr. Han buat saringan juga. Kalau misalnya Dr. Han tanya, kalau wanita ni nak gunakan yang injection 3 bulan sekali, Dr. Han tanya, kalau datang haid, pernah tak rasa macam, ya, kita punya PMT, ya, premenstrual tension kita lebih, maknanya rasa badan berat, ya. Kadang tu cincin rasa ketat, muka pun rasa mengkap. Kata ada doktor, puan mungkin tak berapa sesuai dengan yang injection 3 bulan sekali sebab dos dia tinggi. Tempo kan, ya, untuk 3 bulan dia tinggi lah. Yang ini yang selalu mungkin
berat gitu ya, kena ingat itu bukan buat lemak, dia pula air, water retention, dan kalau dia berhenti dia boleh hilang. So tu dia. Dan kalau tadi yang macam Dr. Wan kata, hanya sebahagian kecil saja yang ada apa side effect yang macam ini, tapi inilah yang menuliskan dalam SOCMED tu. Yang 90% lagi yang sentiasa langsing, sentiasa yang ceria sebab anak dia jauh-jauh ni, tak pernah tulis. Tak pernah tulis kata bagusnya lah kaedah macam keluarga ni, tak ada. Sama juga dengan Google, kalau ditanya side effect atau adverse effect of contraceptive, keluarlah sejuta, 4 juta pasal how bad it is. Tapi kalau Google pula kan beneficial effects of such drug, keluar juga 4 juta. So it depends on how you actually search in the engine kan. Betul. Ya, itu dia kan. Sebab kadang-kadang kita ni benda yang negatif tu lah dulu yang cepat disebarkan. Sebab tu hari ni kita menjemput semua pengaruh, influencers kita, tiktokers kita, tak kira lah apa saja platform anda yang anda boleh sebarkan maklumat ini, termasuklah selebriti kita pastinya Mina Zira, untuk berkongsi info yang sahih, yang benar sempena dengan Hari Kontraseptif Sedunia. Sebenarnya Hari Kesedaran ini disambut 26 September setiap tahun. Itulah disebabkan itulah kita adakan forum-forum sebegini. InsyaAllah kan ini adalah acara tahunan yang diperlukan dalam kalangan kita sebagai rakyat Malaysia, terutama sekali untuk merancang keluarga. Ahli farmasis kita nak tanya juga kepada Fatin, sejauh mana Fatin peratusan membantunya untuk merancang keluarga bagi mereka yang memilih untuk berperancang ni? Dari sudut statistiknya mungkin, pilihan daripada di luar sana, secara keseluruhan lah mungkin yang nak dikongsikan Fatin. Rata-rata yang ambil pil perancang ni, so far lah setakat saya practice as a pharmacist for nearly 4 years now, tak ada lagi lah yang datang, saya makan pil perancang tapi kenapa still pregnant. So far tak ada. So maksudnya dekat sini peratusan dia untuk bantu mencegah kehamilan tu memang tinggi. So tak perlu risau dah ambil pil perancang, nak risau nak fikir pasal pregnancy, nak fikir pasal kesan sampingan yang sikit tu tadi. Sebab memang ramai yang masuk farmasi, tak nak lah, takut gemuk lah. Pregnant takut tak? Takut. Tapi macam mana? Complicated kan perempuan ni. Dia terpaksa mengiyakan lah perempuan ni complicated. Dia tak nak gemuk, tapi tak nak mengandung, tapi tak nak ambil pil perancang. Apa juga yang dia nak pun kita tak tahu. Okey, pil perancang, apakah side effect yang sentiasa didengarkan? Sama ada mitos ataupun fakta, tapi yang sentiasa lah rata-rata mereka yang datang ni, alah, I dengar kan ambil pil perancang ni sekian-sekian jadi. Apa antaranya? Rasa-rasa? Dari berat badan, of course. Memang yang tu yang first. So setiap kali kalau ada orang datang masuk farmasi, tanya, ada tak pil perancang yang tak gemuk? Ada tak yang bagi kurus? Tapi you ambil pil perancang untuk apa? Oh, nak prevent pregnancy. Okay, takut gemuk, tak nak yang ni, takut gemuk. Yang ni ada side effect gemuk tak? Gemuk. Tapi kalau kita back to basic lah, gemuk ni ataupun naik berat badan lah kan, sebab apa? Sebab pemakanan. Mainly sebab pemakanan. Tapi macam Dato' Han cakap tadi, semua nak salahkan dekat pil. Mentang-mentang ambil pil, semua salah pil kan? Cuba tak ambil pil, tak turun juga berat badan tu. Tak turun juga. Tak ambil pil pun gitu juga berat badan kita. Dah salahkan pil, tak pasal-pasal. Tapi secara keseluruhannya itulah ilmu yang kita perlu fahami bersama kan. Walaupun dalam kita bercanda macam ini bergurau, tapi kita kena faham betul-betul kenapa, apa konsep asal ataupun objektif asal yang kita nak bawakan dalam forum Take Control ni. Maknanya hak kita sebagai seorang wanita bukan sahaja semasa kita ingin melakukan dan sebagainya, tetapi hak kita untuk mengawal, untuk merancang keluarga, sama-sama memberi pendapat supaya kita ada satu keluarga yang berkualiti, okay, dalam kehidupan itu. Okay, kita nak pergi kepada section yang seterusnya. Macam ini lebih kepada pengalaman Umi sendiri lah kan. Kita sendiri wanita kadang-kadang ada fasa senggugut kita, fasa kita berlaku pendarahan dan sebagainya. Itu antara yang perlu dilalui. Macam Umi sendiri, bagaimana circle itu yang mungkin boleh kita kongsikan? Senggugut lepas saya bersalin tak ada, tapi masa saya nak darah dulu ya. Memang kena selalu bila saya salah makan, macam benda-benda sejuk, buah sejuk, kena. Dan apa yang saya buat, most of the time I don't do anything keluar. But if it's too painful, saya akan ambil Panadol. Untuk tahan. Kalau saya tak ambil Panadol tu, saya jadi macam udang lah. Sakit. Ada setengah kita macam rasa macam lah, ya ke ni senggugut, betul ke ni? Ramai yang rasa macam tu, betul tak? Especially macam yang tak pernah
rasa, kawan-kawan yang tak pernah rasa, ataupun kita sendiri wanita yang tak pernah rasa senggugut, sampai MC kawan tu senggugut pun dia rasa macam betul ke ni, dah macam udang tu ya ke buat-buat ni semua kan. Pernah dapat juga benda ni. Itu bukan mitos, itu betul. Boleh sampai tak boleh bangun bila sakit sangat tu senggugut. Tapi pendarahan yang over tu tak pernah, alhamdulillah. Lepas bersalin dia okey. Tak bersalin okey. Alhamdulillah. Sebab saya rasa contraction tu lagi sakit kan daripada senggugut. Ada orang cakap contraction tu macam senggugut. Jauh jauh je. Dato' nak tambah sedikit. Ni pasal kita sebut tentang senggugut ni. Ya. Pertama sekali, senggugut ni dia ada dua jenis, primary and secondary. Primary tu maknanya daripada awal mula datang head, dia start datang ke senggugut. Dan mungkin macam Umi yang itu, kemudian bila mengandung langsung tak rasa senggugut, kemudian bila bersalin hilang dah senggugut dia. Itu adalah yang primary punya. Tapi yang secondary ni adalah yang sebelum ni tak ada senggugut langsung, tak ada problem, tiba-tiba datang senggugut. Okey. Dan senggugut ni memang dia sakit sakit yang genuine tau, bukan yang buat-buat orang yang tak pernah rasa mungkin lah tak tahu rasa dia. Selalu kita akan minta dia bagi scale. Scale sakit dia tu. Dari mana datang sakit tu? Dia sebenarnya daripada contraction rahim kita tu, dan dia sebenarnya bertindak balas kepada prostaglandin. Untuk yang primary tadi yang macam Umi punya, bila dia senggugut waktu dia anak dara tu semua, tanda awak subur sebenarnya. Itu petanda baik itu. Oh, dia bukan sebaliknya. Kalau yang secondary senggugut tadi tu, itu yang selalunya endometriosis ataupun ada jangkitan radang pelvis. Tapi ada juga yang memulai primary lepas tu secondary. Yang ni ini memang nasib dia lah kan. Tapi kebanyakan orang yang macam Umi ni yang ada senggugut ni cepat mengandung, yang dah masa mengandung 9 bulan tak rasa. Sebab apa? Sebab tak ada tindak balas hormon tadi tu. Kan dia datang hanya ketika dia kedatangan head kan. Sebab tu pil kita ni, pil perancangnya kita keluarga juga boleh menjadi ubat kepada senggugut. Ada juga kan ni dia tak ada senggugut. Jadi bila dia berhentikan pil tu, mulalah naik dia punya jerawat, senggugut dia datang. So tidak balas hormon tu. Yang itu maksud dia hormon yang kita ambil pil tu, itu adalah kita panggil non-contraceptive benefits, iaitu kebaikan yang bukan bercirikan kontraseptif ataupun mencegah kehamilan. Maknanya bukan ambil tu boleh cegah hamil saja. Kulit boleh licin, senggugut hilang, apa lagi Fatin? Teruskan. Silakan. Itu kita nak dengar tu, kulit boleh licin, you on ambil pil perancang. Okay, itu maybe sebab orang dengar nama pun pil perancang kan. So jadi semua orang macam ni untuk rancang pregnancy je. Tapi selalu dekat farmasi, contohlah nak beli pil perancang, bisik-bisik, nak yang tu. Kenapa nak bisik-bisik? Takut sebab I tak kahwin lagi tapi doktor prescribe pil perancang untuk kontrol jerawat. So actually pil perancang ni dia banyak sangat benefit dia selain daripada mencegah kehamilan. Doktor Ha pun dah sebut dah tadi, jerawat, kawal senggugut yang melampau. And then kalau contoh kata period kita pendarahan yang keluar banyak, so actually kebanyakan masalah kesihatan wanita ni disebabkan ketidakstabilan hormon dalam badan. So sebab dalam pil perancang ni dia actually ada hormon kan. So bila kita ambil hormon ni, kita stabilkan balik hormon dalam badan kita. Sebab tu dia boleh bantu untuk kawal masalah-masalah tadi. Contoh macam jerawat lah yang paling common. And then dia bantu untuk kawal simptom senggugut. Dia bantu untuk yang masalah lagi satu yang ramai wanita hadapi juga, period tak teratur, tak regular. Bulan ni datang, bulan depan tak datang, lepas tu bulan depan datang lagi, lepas tu 2 bulan tak datang. So this one very very common. So actually ambil pil perancang boleh bantu untuk regulate kita punya period. So dekat sini saya nak, kalau boleh nak break the stigma yang orang takut nak ambil pil perancang ni sebab takut nanti orang cakap apa aku ambil pil perancang tak kahwin lagi. Tapi actually banyak benefit dia selain daripada untuk cegah kehamilan. Kan stigma masyarakat yang begitu berada di takut yang begitu je kan. Kita ni bukannya nak cakap apa, tapi sememangnya itulah realiti yang berlaku. Cuma perlu dapatkan konsultasi daripada doktor kan. Macam mana sekalipun bukannya sembarang dah ramai hari ni pergi farmasi, kulit aku jerawat ni lagi farmasi. Perlu mendapatkan nasihat daripada doktor kan, untuk period yang tak teratur dan sebagainya. Okey, terima kasih Fatin di atas sedikit tambahan info yang diberikan tadi. Kita mungkin nak beranjak pula ke satu soalan, daripada kalau kita nak katakan
wanita berumur lebih 40 tahun. Lebih lagi kita menjelang 2030 ni, kita akan menjadi negara tua dengan perancangan beratusan mereka yang berada pada 60 tahun ke atas itu akan meningkat. Jadi untuk bergerak kepada arah itu, pastinya lebih daripada 40 tahun ni dikatakan tidak lagi subur lah untuk dapatkan cahaya mata dan sebagainya. Tapi adakah mereka ini golongan yang masih lagi perlu untuk menggunakan kaedah kontraseptif ini untuk merancang keluarga? Mungkin soalan pada Dr. Wan, silakan. Okay. Soalan yang sangat baik, dan memang antara kita dapatilah bila wanita berumur 40 tahun ke atas, dia merasakan dia kurang subur, dan dia mungkin rasa bila dah kurang subur, tak payahlah perancanglah yang biasa dia guna sebelum ni, suntikan ke pil kan, dia boleh berhenti sebab dia rasa badan dah tak subur sangat, kurang subur, dah nak ke arah menopause. Dan mungkin kekerapan berhubungan seksual pun kurang dengan suami, ada juga. Jadi rasa dah kurang seks, umur pun dah meningkat, dah tak berisiko untuk mengandung, jadi tak perlu pemakaian perancang keluarga. Di sinilah silapnya, dan di sinilah waktu kritikal sebenarnya untuk dia perlu sangat menggunakan perancang keluarga tu lagi. Keperluan perancang keluarga tu boleh ditolak tepi, hanya selepas dia experience menopause. Menopause tu definisinya 12 bulan tak datang period, cessation of period lah, 12 bulan tak period, barulah dia selamat memberhentikan kaedah perancang keluarga. Selagi period masih datang walaupun tak teratur, 3 bulan sekali baru turun, tandanya dia masih berisiko untuk mengandung, masih ada telur over untuk disenyawakan. Jadi kita menggalakkan kalau katakan dah umur 40 tahun ke atas, memang dah cukup family, gunakan kaedah perancang yang lebih jangka masa panjang, seperti alat darah rahim, implan tadi, kalau penggunaan pil secara bulanan tu, kita nak semak balik dia punya sejarah kesihatan terkini. Mungkin dulu dia sihat, tapi bila umur 40 tahun ke atas mungkin ada kencemaran darah tinggi yang dia perlu semak kembali, tapi rata-rata memang masih perlu menggunakan perancang keluarga, walaupun umur 40. Kaedah itu akan berbeza mengikut kepada kondisi kesihatan badan kita juga lah, Dia macam tak boleh nak satu je terus dia digunakan kan. Datuk, silakan Datuk. Sikit tambahan, katalah selalu saya katakan umur 35 tu kita kata untuk kehamilan, kita kata optional retirement. Kalau 40 tu kira mandatory, tapi tu sekadar ni lah. Kalau lah baru kahwin umur 38, lepas tu kita ambil pertimbangan juga mengikut kepada kondisi. Tidaklah makna tak boleh langsung. Makna kalau mengandung kena gugurkan, tidak. Tapi kebanyakan wanita umur 40 tahun ke atas, terutama kalau dia dah ada anak yang cukup, dia tak nak mengandung sebenarnya. Betul. Tapi sebenarnya macam Wan tadi lah, dia ingat dia dah subur doktor, tahu-tahu ni dah nak menopause agaknya, dah 5 bulan dah tu ada gerak je baby dalam tu. Kan bila saya buat ultrasound, doktor anak siapa tu, dia kata anak puan saya tak prop ni, tak apa lah doktor saya. Tapi dia ingat dia dah menopause. So itu sebabnya satu lagi, bagi wanita yang 40 tahun ke atas, dia kena ambil betul-betul kata kaedah yang efektif. Sebab ketika ni pada saya patutnya tak ada error lah. Sebab kalau mengandung nanti kan, anak pun anak kecil lagi, kita dah umur macam ni. Jadi pada saya, kalau dulu mungkin wanita ni rasa bolehlah ambil ni saja, tapi untuk 40 tahun ke atas dia kena seriously memilih kaedah yang sesuai untuk dia. Kan sebab dah lebih 40 tahun pun, dari sudut mental kita pun kan, kita nak bangun tengah malam lagi dan sebagainya, itu pun mengganggu gugat juga. Pada fasa itu, fasa untuk kita lebih memilih rehat, tenang kan dan sebagainya. Okey, disebabkan kita nak bercerita tentang segenap aspek melibatkan kontraseptif dan juga pilihan kita sebagai, terutama sekali di sini Muslim, ada juga yang mereka memilih tu pastinya ada pendapat yang berbeza. Tapi kita ni halal dengan haram dari segenap perlakuan yang kita ingin lakukan itu akan melibatkan urusan kehidupan kita. Jadi ada yang katakan juga ambil ni halal ke, boleh ke? Ada yang katakan tak boleh ambil ni, haram. Sebab apa? Sebab kita ada satu perspektif di mana meramaikan umat Islam adalah rezeki Allah bagi. Rezeki Allah bagi, sentiasa kita ingatkan benda tu. Pandangan daripada Datuk sendiri. Terima kasih ni. Ini adalah tajuk yang MPPKL akan panggil setiap tahun dah untuk mungkin 10 tahun dah bila bercakap tentang perancangan keluarga dari perspektif agama dan budaya. Jadi mungkin dalam bila bercakap tentang aspek ni, dua soalan paling penting. Adakah dia dibolehkan oleh agama tersebut, dan keduanya, adakah kaedah-kaedah yang kita sebutkan tadi, adakah dia juga dibolehkan. Jadi
saya ada lecture untuk semua agama lah ya, tapi saya mungkin hari ini saya juruskan kepada dalam konteks perspektif Islam ya. Jadi kalau kita katakan panca keluarga ni dia harus dulu hukum dia. Ya, dan macam benda lain lah, dia boleh jadi haram ya, dia boleh jadi wajib dan sebenarnya apabila dia harus, maka ianya banyak bergantung kepada ya pilihan kita. Dia makna bukan awal-awal dah kata haram terus begitu, tidak ya. Tapi kalau misalnya dilihat kebanyakan agama, bukan Islam saja ya, kebanyakannya macam lebih ya tidaklah menggalakkan sangat, sebab satu ya, dia akan menyebabkan kuranglah umat tu dan keduanya kita sebenarnya rezeki ni datang dari Tuhan, bukan kita yang menentukan dan ada satu lagi ya, dikatakan bahawa macam keluarga ni seolah-olah seperti pengguguran. Jadi kena jawab ni semua ni. Pertama sekali ya, bukan tadi saya rasa Alim sebut daripada awal ya, memanglah ada hadis yang katakan aku suka pada umatku yang ramai itu, tapi ada juga hadis sahih mengatakan mukmin yang kuat itu jauh lebih Allah sayangi ya, Allah sukai daripada mukmin yang lemah. Ya, jadi quality is as important if not more important. Kita umat Islam di negeri dunia ni ada 2 bilion dah crawling with us, tapi sebenarnya quality tu yang sangat penting. Dan dari sudut penjagaan quality, mungkin ya, ada orang ya, mungkin yang anak 8 pun semua masuk universiti ada pula orang yang anak seorang pun anak tu tak menjadi. Jadi dia banyak bergantung dengan keupayaan kita menguruskan keluarga. Tapi secara umumnya kalau keluarga tu tak berapa besar, maka mungkin lebih mudah untuk kita selenggarakan ya, dari sudut persekolahan dia, dari sudut pemakanan dia, semua-semua itulah. Jadi ukur baju kat badan sendiri jadi yang ni ibu saya sangat jelas. Mak saya ada 8 orang cahaya mata, saya yang nombor 6. Kalau lepas anak yang kelima mak saya ikat rahim dia, tak adalah saya tapi alhamdulillah masa tu ya, memang big families kan. Tapi bila saya sendiri nak mula ada anak, ibu saya sangat praktikal. Dia kata takkan anak dapat 8 juga macam cabaran dia berbeza dia dah jadi pakar lah, nak jadi doktor semua Jadi saya berazam mungkin saya boleh dapat 3 atau 4, tapi kualitinya sama dengan 8 orang anak mak saya tu. Jadi dia kena ada begitulah ya, dalam konteks kualiti. Rezeki pula ini rezeki daripada Allah, takkan kita nak tolak saya selalu dapat soalan macam ni, tak ada kalau orang tanya ibu doktor, dia tanya apa? Berapa banyak duit dalam bank? Tak, dia tanya berapa ramai anak doktor. Macam tu. Jadi mungkin konsep kita lagi ramai anak tu lagi kaya. Yang itu yang ada rezeki doktor. Saya kata beginilah ya, memang rezeki setiap anak itu yang masih dipegang oleh Allah SWT. Kita tak tahu anak tu berapa rezeki dia. Setakat saya melahirkan produk delivery ni Umi, tak adalah lahir je kan, debuk keluar 1 juta 2 juta kan. Kalau macam tu tiap hari suami kita suruh kita beranak sebab kita ni macam ATM pula kan. Tapi kat mana 1 dengan 2 juta untuk anak ni? Masih di tangan Allah. Siapa yang menguruskannya? Takkan bayi yang baru lahir 2 hari ni, kita ni mak ayah ni berapa banyak untuk pampers dia, berapa banyak untuk tu dan ini. Jadinya tengoklah diri kita sendiri kita yang kena menguruskan rezeki tu. Janganlah kata alah ulat dalam batu pun boleh hidup. Ini anak orang, bukan anak ulat. Itu pun semua kadang-kadang saya rasa, dan minta maaf ya, alasan-alasan ni banyaknya diberikan oleh suami. Saya bukan nak bashing lelaki ni, tak. Just because you're not pregnant, so you don't understand. Jadi konsep kita hamil sama-sama ni sangat penting. Tapi hari ni saya dapati bapa-bapa muda ni more actually receptive tu, macam suami Umi sendiri, suami Anim sendiri kan, so sangat receptive tak, alhamdulillah. So saya tak bash. Yang last sekali adakah ini sama dengan pengguguran ataupun membunuh anak? Kita kena ingatkan adalah keluar ayat juga jangan kamu bunuh anak kamu lantaran takutkan kemiskinan surah Al-Isra tak saya. Kalau nak ikutkan itu, kita kena ingat begini, kita bukannya bunuh anak sebab semua kaedah ini adalah sebelum berlakunya persenyawaan. Ovum tu kita tak keluarkan maknanya sperma tak masuk, sperma tu nanti kita kurangkan dia punya kualiti dia, apa lagi dinding rahim tu tak sesuai, jadi dianya bukan pengguguran. Satu kaedah yang macam Umi pakai ni IUCD yang kadang-kadang dikatakan sebagai sama dengan pengguguran, sebenarnya dia bila berkata sebenarnya adanya persenyawaan antara benih lelaki dengan perempuan tu, tiba-tiba dekat tiup, bila sampai dekat bahagian rongga rahim tu, alamak ada alat dalam rahim, jadi dia tak lekat, so dia keluar, yang itu pengguguran. Sebenarnya saya nak betulkan ni, tapi tak tahulah Wan,
berapa puluh tahun dah ni doktor cuba betulkan konsep ni, tapi ada juga doktor yang masih juga ingat ya IUCD ni sama juga dengan pengguguran di peringkat awal. Tapi sebenarnya mekanisme IUCD atau alat dalam rahim dia lebih mempengaruhi kualiti sperma tu. Ya, sperma tu masuk aja disebabkan oleh keadaan ya rongga rahim itu berubah apabila adanya ya benda asing. Maka sperma tu tadi dia hilang kualiti dia untuk bergerak ya ataupun dia punya ya kekuatan dia lah. Jadi tak ada pun sperma yang akan bertemu dengan ovum. Katalah ada super duper superman punya sperma yang tak mati, kemudian dia pergilah sampai kat tube tu dan jumpa dengan ovum dan akhirnya bersenyawa, maka nak masuk pula tak boleh sebab adanya alat tu. Itu masih lagi pada pandangan Dr. Had, masih lagi bukannya pengguguran, kerana ketika itu wanita ini secara biochemistry-nya hamil, tapi belum secara fizikal. Sebab ya fizikal kita ni nak tahu kita hamil atau tidak yang lawyer lah apa semua hanya apabila adanya penanaman benih yang disenyawakan tadi ya. Barulah masa tu ada urine pregnancy test, baru detected pregnancy kita panggil. Okey ke? Faham ke? Boleh kan? Boleh. Dah macam-macam sangat. Boleh. So tak apa, nanti kalau ada nak tanya boleh tanya balik. Nanti kita boleh buka satu lagi kelas. Bersama dengan Dr. Ha. Okey, itu dia satu penerangan ataupun penjelasan yang begitu detail lah saya kira. Sebab apa? Sebab ini kalau tak dapat kita dekat forum macam ni selalunya konsultasi one to one session bersama dengan Dr. Ha. Kena bayar pula tu ya. Bukannya senang lah untuk dapatkan satu penjelasan yang begitu detail. Hari ini Alhamdulillah semua antara kita bawakan satu forum begitu jelas sekali bagaimana pemahaman kita tentang terutama sekali pilihan bagi mereka yang nak pilih untuk IUCD. Okey, kita teruskan perbincangan kita pada kali ini. Soalan saya mungkin kepada Dr. Wan, katanya di sini adakah semua kontraseptif boleh mencegah penyakit jangkitan seksual ataupun STD? Ini juga antara soalan yang popular dalam kalangan rakyat Malaysia yang ingin tahu tentang kontraseptif ini. Silakan. Kelebihan lainlah kepada kontraseptif kita ya adalah mencegah penyakit jangkitan seksual STD ni ya. Tapi satu-satunya kaedah yang boleh mencegah hanyalah kondom. Ya, kalau sekiranya perempuan makan pil, alat dalam rahim, implan dan mengharapkan pencegahan kepada penyakit jangkitan seksual, itu adalah salah lah ya. Hanya kondom sahaja dapat mencegah jangkitan penyakit seksual disebabkan ia adalah kaedah halangan ya. Bila si suami pakai kondom ya, jadi sperma dan juga air mani tak masuk ya, tak terdedah direct kepada bahagian faraj wanita tadi ya. Dengan itu tak dapatlah jangkitan penyakit seksual. Cuma perlu dipastikan pemakaian kondom yang betul lah ya. Kalau pakai kondom salah, kondom koyak, kondom bocor, masih boleh dapat lah ya. So pastikan gunakan kondom dengan cara yang betul. Ya, itu dia kan, penggunaan kondom dengan cara yang betul itu pun antara yang mungkin pastinya. Yelah, kadang-kadang kita tak nampak kesilapan culasnya di situ. Benda-benda kecil pun boleh menyebabkan boleh berlakunya perkara-perkara serius. Yang menanggungnya kita, itu yang perlu kita fahami dengan lebih jelas lagi. Okey, sebagai seorang pelakon Umi membawa watak yang begitu berat sekali. Baru-baru ni pun melibatkan keluarga juga. Bila diberikan tanggungjawab sebegitu, pastinya Umi melihat keadaan realiti sebenar rakyat Malaysia. Kes buang bayi, kes mereka yang kahwin tak ada anak tapi mereka perlukan sos ataupun sumber yang berbeza dan sebagainya. Jadi semua benda-benda ini adalah antara input yang awak perlu dalami walaupun kita ada keluarga yang berbeza. Maknanya konteks keluarga itu berbeza, situasi itu berbeza. Bagaimana Umi menerapkan apa yang berlaku di Malaysia ini adalah antara yang boleh membantu Umi membawa watak-watak sebegitu dalam dunia lakon dan Umi sendiri melihat kepada situasi sebenar yang berlaku di Malaysia, rancang keluarga ini. Silakan. Saya melihat pengalaman orang sekeliling saya. Contohnya macam saya bawa karakter Haifa kan, dia trying to conceive, TDC kan, dia masuk geng TDC kan. Bila Haifa visit Berhati on air, ramai orang komen, oh saya TDC 9 tahun, saya TDC 7 tahun. Dan PA saya yang lama pun memang trying to conceive, banyak tahun dia cuba tak dapat. Jadi saya mengambil pengalaman orang sekeliling saya, dengar pengalaman dia orang memang sedih. So benda tu yang saya cuba sampaikan dalam setiap karakter yang saya mainkan lah. Dan setiap projek yang Umi ambil pun Umi akan pastikan message yang
saya ataupun cerita saya nak menyampaikan ada mesej yang bagus, sebab kita sebagai orang front saya fikir kita orang sini kira frontliner juga lah, sebab kita masuk TV kan, mesej yang kita nak sampaikan tu penting supaya orang di luar sana and youth pun boleh dapat mesej yang bagus kan. Macam Umi, I'm a mother of two girls. So now that I am a mother of two girls, it's very important that the message I'm sending to the young girls, it's an important message so that they know it's women empowerment. Jangan sesekali biar orang bijak kita. Itulah setiap benda yang menerapkan dalam Umi punya karakter. Pastikan benda tu tak menjatuhkan kita sebagai manusia. Mencabar juga tu, silakan Datuk. Mereka yang isu-isu sekarang ni, kalau kita nampak disebabkan tidak merancang keluarga, tidak merancang hubungan seksual yang selamat ini, menyebabkan bukan daripada kita yang berkahwin ni mungkin nak tak nak ialah terimalah, itu adalah zuriatnya dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang tidak berkahwin, nak tak nak, realitinya ia terjadi. Kes buang bayi, kes letak bayi kat mana-mana dan sebagainya, hilangkan tanggungjawab sebagai seorang yang melahirkan anak itu disebabkan tidak ada perkahwinan kan. Umi berlaku, day by day kita dengarkan perkara ini. Pandangan Umi sebagai seorang pengaruh yang voice Umi mungkin didengari oleh mereka di luar sana, sedihnya kita melihat pada masyarakat kita yang mempunyai situasi sebegini. Saya berpendapat, tapi you can disagree with me. Saya berpendapat that sex education is very important, especially in school. Saya berpendapat, and if it doesn't happen in school, saya sendiri sebagai ibu akan mengajar anak-anak saya tentang sex education so that they understand what happens if you do this and this. Tapi orang lain mungkin berpendapat beza. Sebab kita nak pastikan benda ni tidak terjadi. Kan buang bayi, it happens in teenagers yang tidak tahu, tengok dah mengandung kan. So nak pastikan benda itu tidak terjadi, terutama agama lah. Agama tu penting supaya mereka tahu apa itu haram, apa itu halal. Kedua, sex education, that's very important. Okey, pandangan Umi, silakan Dr. nak tambah sedikit. Mungkin tambahan sikit lah. Tadi Umi, saya berpendapat. Saya berpendapat. Kerajaan juga berpendapat sama ya. Pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial memang antara komitmen Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat lah kan, dengan LPPKN sekali ya, di mana kita mempunyai dasar tindakan kepada pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun pendidikan seks lah ya, tapi kita gunakan kata yang lebih berhemah ya, bukan untuk mengajar seks ya. Ramai perkataan tu tabu bila cakap sex education, orang beranggapan bila kita cakap sex education kita mengajar perlakuan seksual, but actually kita mengajar mengelakkan bahayanya kepada implikasi seks luar nikah dan risiko-risiko yang dibawa. Jadi dengan kesedaran pendidikan tadi, mereka dapat elakkan. Dan sekiranya yang mana yang terjebak, macam yang Aning sebut tadi, yang mana dah terlanjur kan, dah mengandung, sokongan perlu diberikan, sokongan komuniti ibu bapa ya. Jadi dia ada support system, dia tak adalah membuang anak tu ya, dan ada second chance for them. Sebab sekarang ni keputusan mereka ibaratnya tidak ada lagi erti keluarga dalam kehidupan. Apatah lagi mereka nak membina keluarga selepas ini. Sebab ada anak je decide buang kan. Itu yang mengerikan dan juga menyedihkan. Datuk, Aduh, ini forum satu lagi tau. Itulah, betul lah, sedikit lah. Sebab kita tak boleh lah, ini adalah isu semua. Okey, cuma pada saya, ni pandangan saya pula ya, dan ini yang saya pegang. Siapa saja yang sexually aktif ya, atau ada hubungan kelamin ya, maknanya dia boleh hamil ataupun pasangan dia boleh hamil, tak kira lah muda mana, tua mana ya, berkahwin atau tidak, dia mesti ada ya, pengetahuan dan maklumat mengenai pencegahan kehamilan satu, dan mesti mempunyai akses kepada kaedah merancang keluarga tersebut. Saya ulang balik ya, and you can quote me there. Okay, have I gone into trouble saying this? Very often. Tapi tak apa, saya akan terus nyatakan, siapa saja ya, dalam masyarakat kita ni yang sexually aktif, sama ada dia ya, muda atau tua ya, berkahwin atau tidak ya, mesti ada pengetahuan untuk mencegah kehamilan ya, dan bukan itu saja, mesti ada akses terhadap dia ya. Jadi dalam pendidikan seksualiti ya, sebenarnya benda ni dibincangkan dan kita kena berikan juga kepada remaja semua, termasuk remaja yang tidak lagi sexually aktif ya.
Sebenarnya bila dalam Islam, terus terang saya nak katakan, bila kita tidak berkahwin dengan sah, maka hubungan kelamin itu tidak dibolehkan. Kalau dia ini itu adalah perzinaan. Jadi apakah kaedah merancang keluarga bagi orang yang belum berkahwin? Adalah tak ada hubungan seks, abstinence, which is the most effective contraceptive in the whole universe. Tapi bila saya cakap macam itu, tu ideal. Dan saya tahu setiap hari ada saja orang yang di luar daripada perkahwinan yang mengadakan hubungan seks. Sama ada remaja atau orang tua pun dah ada isteri di rumah, suami di rumah, tapi ada juga hubungan seks di luar. Mereka ini mesti juga tahu tentang kontraseptif supaya this is called reduction, harm reduction. Maknanya you dah buat sesuatu yang boleh menghasilkan kehamilan, you nak tak hamil, of course tak nak kan, so you better make sure you use whatever is necessary. Dan dalam konteks pencegahan sangat penting. Dan anak-anak yang tak ada hubungan seks pun Umi kena tahu, sebab dia yang kena bagi nasihat kat kawan-kawan dia. You ni dah sejujurnya aktif kalau you tak boleh jugalah nak menahan tu kan, paling tidak gunakan kontraseptif. Tapi anak-anak kita yang memang dah sexual aktif, they have to know that. Dan ini sebenarnya adakah ini bersubahat? Saya sendiri nampak macam menggalakkan pula. Ini memang selalulah orang kata saya, doktor kenapa bagi kontraseptif kat budak remaja? Pernah sebab inilah dysfunctional family, yang mana ibu ayahnya tak mampu atau apa alasannya, maka ketika itu saya mengambil sepenuh tanggungjawab menjadi ibu kepada anak remaja ni. Dan sebagai ibu saya ada access, saya ada knowledge, maka saya kena jaga anak ini kerana anak ini adalah anak saya. Kalau misalnya Allah akan hukum saya kerana niat saya pun, saya serahkan. Tapi saya yakin Allah itu sangat luas rahmatnya dibandingkan kita semuanya yang beritahunya kena mengungkit dan juga kritik saja. So itu saya lah di bahagian saya. Dan oleh sebab tu pengetahuan ini penting untuk kita pastikan bahawa anak-anak yang katalah hamil, dia tidak menggugurkan kehamilan dia. Sebab tadi kita cakap kan, masalah satu lagi, ada orang hari ni disebabkan oleh adanya pil-pil pengguguran, dia gunakan pil pengguguran itulah sebagai kaedah merancang keluarga. Dia tak guna semua kaedah yang kita sebut ni, tapi bila hamil aja, baru dah 6 minggu, 7 minggu, ambil pil tu. Walaupun pil ni mungkin tak ada di sini fatin, tapi dia boleh beli daripada negeri-negeri jiran kita. So itu satulah keadaan. Tak apa, saya tak adalah nak bebankan semua kepada influencer semua, tapi this is actually the dilemma yang kita kena ni kan. So semua tu kena diperhatikan setiap satu kes tu. Okey. Baik, terima kasih. Satu penjelasan, walaupun ia nampak macam tak menjurus kepada forum tech control kita punya tajuk pada hari ini, tapi ini satu perbincangan yang menyeluruh. Kenapa dan mengapa kita adakan perbincangan ini adalah rentetan daripada berpuncanya kes-kes yang melibatkan buang bayi dan sebagainya. Kita nak kurangkan sedikit. Fatin nampak macam nak tambah tu. Boleh? Silakan. Sebenarnya saya nak tekankan lagi, memang saya setuju dengan Datuk Dr. Ha, dengan Umi, dengan Dr. Wan. Sebenarnya kalau boleh kita nak break the stigma about sex education. Sebab saya rasa even though sekarang dah 2022 dah, tapi orang still takut nak cakap pasal seks. Sangat takut, tak tahu kenapa. Mungkin sebab yelah daripada sisi agama, of course kita tahu benda tu haram. But macam Umi cakap tadi, kalau kita tak educate, macam mana kita nak buat the first step of prevention itself? Macam mana budak-budak sekarang nak tahu apa yang actually lead to pregnancy? So we have to start from the first step itself. So kalau boleh, jangan takut untuk kita war-warkan betapa pentingnya sex education ni. And even sekarang sebab saya kerja dekat Caring Pharmacy dekat Aeon Shah Alam, dekat berdekatan situ banyak university. So banyak hari-hari ada student yang masuk cari emergency pill, emergency contraceptive pill. So this is very common. As much as we don't like this, as much as kita tak suka benda-benda ni terjadi, dan walaupun dia salah di sisi agama, tapi benda tu tetap terjadi. So sebagai ahli farmasi, saya selalu dapat soalan daripada kawan-kawan yang maybe bukan dalam community pharmacy line, maybe bukan dalam pharmacy line. Dia orang tanya, you jual ke dekat budak-budak yang macam ni? Then the question actually goes back to them. Habis you nak biar budak-budak ni macam ni, nak biar the consequence. So dah consequence nanti buang bayi pula,
gugurkan pula. So kesan-kesan rentetan perbuatan tu sendiri dah banyak consequence dia. Yeah. So sex education is very 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 important. So hopefully lepas ni kita boleh dapat kan Datuk untuk lebih bagi lagi lah sex education. Betul. Stigma masyarakat dan perancangan ataupun perbincangan yang lebih strategik, lebih dalam lagi seperti ini amatlah perlu diperbanyakkan. Kan kita dah minta juga jasa baik pada anda di luar sana. Kalau dia berbalik kepada demand dan supply lah kan. Kalau demand dia untuk topik-topik sebegini tinggi, kita akan adakan banyak lagi forum sebegini. Forum-forum ilmiah ni kita puas cari bagaimana kita nak tembus mentaliti mereka di luar sana, especially youngsters dan sebagainya, millennial katanya kan. Tapi susah forum begini mereka tak saksikan, mereka tak tengok, tak sampai pun dekat mereka. Sebab tu tujuan kita jemput influencers di sini dengan harapan adalah sedikit sebanyak info yang dapat disampaikan. Dalam mereka berhibur menyaksikan aplikasi-aplikasi itu, ada juga sedikit education yang kita cuba untuk sampaikan, insyaAllah. Okey, kita bakal sampai ke sesi yang terakhir. Saya kira ramai yang dah menantikan ni kan. Kita nak buka sedikit lah pentas kita untuk mungkin mereka di luar sana, terutama sekali yang berada di sini, nak tanya. Kan dah puas kita dengarkan perbincangan kita. Ada yang mungkin tak sampai lagi? Ada tak dalam kalangan kita nak tanya siapa di sini? Kepada Umi Nazira, kepada Datuk Dr. Ha, kepada Dr. Wan ataupun farmasis Fatin kita. Kita akan bantu untuk bagi mic kalau anda ada nak tanya. Tak kisah lelaki ke perempuan, kita raikan sahaja pandangan. Jangan ada rasa macam, oh soalan aku ni soalan yang tak masuk akal ke? No, there is no stupid question. All question kita akan raikan dengan baik, insyaAllah. Ada? Alah, audience kita malu hari ni. Ada? Silakan. Ada mic ke? Okay, Alhamdulillah. Mungkin boleh perkenalkan diri, dari mana dan kepada siapa soalan yang diajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Nur Hafizah daripada Johor. Saya nak bertanya satu soalan lah, terutama pengetahuan ni mungkin perlu untuk suami isteri. Ramai orang tahu tentang penyakit kelamin, penjakitan kelamin, tapi kebiasaannya orang tahu penyakit itu datang daripada luar, bukan luar. Mungkin orang tak terfikirlah kan, dan yang jangkitan tu sebenarnya boleh ada sendiri dalam rumah tangga tu. Boleh tak kongsikan apakah jenis-jenis penyakit kelamin biasa dalam rumah tangga yang dan daripada mana punca penyakit tu? Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Nur Hafizah dari Johor katanya. Soalan ini mungkin kita ada yang pakar boleh jawab. Mungkin Dr. Ha nak jawabkan sedikit. Kita nak kumpul dulu soalan. So kita Okay, that's great. Bajet masa yang Okay, boleh. Soalan yang seterusnya, silakan. Kita minta tolong ya, di sebelah sana. Boleh minta perkenalkan diri, dari mana dan juga soalan yang ingin diajukan, insyaAllah. Assalamualaikum. Saya Nurul, saya daripada KL. Saya nak tanya pandangan doktor daripada Datuk sendiri, bagaimana ada apa yang kita baca di dalam sekarang ni kan terlalu ramai banyak media sosial yang mengatakan bahawa bila kita pakai perancang keluarga ataupun apa-apa metod yang berhormon, lepas kita pakai tu kesuburan kita akan drop. Yes, kita mungkin tak akan dapat anak untuk next bila kita stop ambil perancang tu. Alright, that's a very good question. Thank you so much. Dapat ya? Okey, ada lagi, kita nak dapat mungkin lagi 2 soalan pun dah cantik dah ni kita tanya kan kepada panel kita. Ada lagi? Ya, silakan. Kenalkan diri anda. Hi, Susanna from KL. Actually, just to add on from her question. Alright. So, tadi dia kata when you take this pil perancang, it will just lower down your fertility. Let's say kalau people are taking this pil perancang and they are actually planning to conceive, how long will it take? I mean, how long is the suggestion to stop taking this pil perancang before they? Alright. Yeah. Okey, period yang diperlukan lah sebelum merancang itu akan ni. Okey. Alright. Okey, silakan. Di hadapan sekali.
Alright. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Saya Syarifah Hilin daripada ZL Business Penambahan. Okey, saya nak tanya, kalau ada pasangan yang merancang, contohnya dalam 3 ke 4 tahun, dia merancang dengan mengamalkan pil perancang, adakah pil perancang ni boleh mengakibatkan sakit buah pinggang? Dan juga boleh apa orang cakap, sebab dia dah mengamalkan dalam tempoh masa yang lama, ada sikit sama tadi soalan, bolehkah dia kaitkan dengan kesuburan kita untuk kita dapat anak? Alright, thank you so much. Sebab selalunya kita dengar kalau makan pil terlalu banyak ni efek buah pinggang kan, lagi-lagi umur yang dah 30 tahun ke atas, selalu dengar benda tu. Jadi kita nak minta pencerahan daripada pakar-pakar kita. Okey, sekarang kita dah ada 4 soalan. Boleh? Okay, alright. So kita jawab 2 soalan yang pertama. Silakan Datuk. Terima kasih ya pada Nur Hafizah, Ros, Suzana dan Syarifah. Atif Fatin boleh jawab soalan-soalan ni juga. Okay. Soalan pertama dari Nur Hafizah tentang penyakit jangkitan kelamin ya. Dan sebenarnya penyakit jangkitan kelamin ni sangat common. Dia bukan hanya syphilis yang besar-besar tu saja ya, tetapi mungkin kadang kita ada keputihan ya, keputihan yang ada kulat candidiasis. Dia bukan roti yang ada kulat, badan kita pun banyak kulat ya. Jadi candidiasis khususnya kata keputihan ya, atau vaginitis yang moniliasis nama-nama ni sebenarnya adalah sebahagian daripada jangkitan kelamin ya. Kalau wanita dia kadang-kadang sampai gatal ya, sampai kadang-kadang tak berteruk, tapi ada masa-masa ya banyak dan gatal begitu. Selalunya saya akan berikan ubat kepada pesakit tu, anti kulat dan juga suami dia. Kalau kita tak treat suami dia dia punya jangkitan takkan orang kata berhenti ya, asyik ada saja. Tentu kita cek juga ada kecil manis ke atau seterusnya ya. Itu candidiasis yang paling common. Ada juga lagi ya parasite lain ya. Dan ini semua sebenarnya ya dia punya petanda dia ataupun gejala dia selalunya adanya ya cecair ya, keputihan, kadang-kadang kita memang keluar banyak sikit discharge, kemudian dia gatal dan berbau. Macam-macam tu ya. Jadi saya tak nak terangkan penuh lah dari sini, tapi ada ubatnya. Dan itu di situ ada ni penting komunikasi suami isteri ni ya. Kalau misalnya ya, suami rasa tak selesa ataupun suami ada, sebab kita kadang tak bau ya, sebab dia sebahagian daripada bau badan kita, tapi suami kata yang mungkin kena tengok cek doktor ke, tapi selalunya bila ubat dia kena ubat juga si suami tu ya, sebab itu dia ada kesan ni. Adakah dia sebab suami ni ya, orang kata ya dah main luar ke apa semua? Tak, kadang tidak pun. Dan jangkitan ini juga boleh, khususnya macam vaginitis semua tu, boleh berlaku pada wanita yang tak pernah ada hubungan seks pun ya, sebab dia hanya sebahagian daripada ya kita punya perubahan dari sudut pH vagina kita dan seterusnya ya. Tapi mungkin tak tahu Hafizah boleh tak jawab soalan tu yang pun dari mana. Okey, alright. Ros kata tentang kesuburan. Saya memang dah standby dah itu tu materi. Kalau tak ada soalan tu maknanya forum kita tidak berjaya ya. Dan ini satu lagi mitos lain daripada berat badan tadi tu ya. Jangan pandai-pandai nak makan hormon-hormon tu, nanti kalau bila nak mengandung dah tak boleh pula. Okey, dia ada banyak explanation tentang tu ya. Kebanyakan daripada kaedah merancang keluarga yang ada hormon ni, dia tidak akan mengganggu kesuburan kita. Siapa yang lepas tu ya masih lagi tak boleh hamil, kebanyakannya kerana dia memang ada masalah kesuburan sebelum ambil pil tu juga ataupun ambil kaedah tersebut. Tapi kita selalunya tak tahulah ya. Tapi sebenarnya ya selalunya bila katalah ya, kenapa tiba-tiba nak mengandung pula tak dapat? Okey, satu, umur kita pun dah meningkat ya, hari tu masa baru kahwin 25. Of course kita ni wanita, dia punya tahap kesuburan paling optimum adalah 24 tahun. Lepas tu dia menurun. Tu satu saya kata, Allah Prof, saya dah 4 tahun lepas dah ni kan ya. Orang lelaki dia okey ya, dia sebab dia steady je. Tapi orang 30 orang lelaki pun ada kesan juga ya, walaupun tidak begitu ketara. Ya, itu sebab dia nak kahwin tu mungkin yang paling optimum tu 25 betul lah. Ya, okey. So bila dia ni tadi kalau kita tengok kan, dia kahwin, kemudian mungkin dia nak delay kehamilan dia sampai 29 tahun kan, 4 tahun. Then of course the age factor is very important dari sudut kesuburan tadi tu. Tapi dan sebenarnya kita akan salahkan pil tadi balik lah
Tetapi selalunya tak apa, yang 3 dengan 4 nanti Wan jawab ya. Cuma maksud dia begini, memang itu jadi concern, tetapi kalau ikut kajian semua memang dia akan dapat ya, bila kita habis dia makan pil ke, kita kesuburan sebenarnya datang balik sebagai biasa normal. Mungkin kita makan subuh biasa, tapi suami kita pula dia pun naik turun juga ya. There's so many factors. Okey, itu dia. Dr. Wan mungkin nak sambung untuk soalan kita yang seterusnya, silakan. Jadi kita sambung ya, lanjutan daripada jawapan Datuk Ha ya. Sambungan kepada soalan 3 tadi, bila nak berhentikan pil perancang untuk kembali subur lah ya. Di mana seperti Datuk sebutkan tadi, dia tak mengganggu kesuburan ya. Cuma ovulasi tak berlaku kan. Telur tu ada tapi dia tak keluar. Jadi tak adalah persenyawaan berlaku ya. Rata-rata memang tiada kaedah perancang keluarga ya, kontraseptif yang mengganggu kesuburan ya. Kecuali kaedah suntikan, dia tak menyebabkan seorang tu tak subur, tapi dia mungkin lambat sikit nak subur, take time ya. Kalau untuk suntikan tu, kalau katakan dia nak rancang mengandung next year, kita akan galakkan 6 months at least, because dia paling lama dia boleh tempoh kehamilan tu dah masa 18 bulan ya. So about half a year macam tu dia dah boleh berhenti dah suntikan tu ya. Kaedah kontraseptif lain tak mengganggu kesuburan. So meaning dalam masa sebulan dia nak berhenti untuk dia kembali subur, tak ada masalah ya. So you don't have to stop early 6 months ya. You can just stop 1-2 bulan and then sekiranya badan perempuan memang jenis subur, memang akan lekat lah dalam masa few months time tu ya. So soalan 4 berkaitan sama ada boleh menyebabkan kerosakan ginjal. So kita bagi kepada pakar farmasi lah. Okey, silakan Fatin. Thank you, Doktor. Okey, kalau pasal kesuburan, Dr. Ha dengan Dr. Wan pun dah explain panjang. Soalan yang paling saya suka, yang paling selalu dapat dekat farmasi juga, makan ubat ni rosakkan buah pinggang tak? So jawapannya tak. And especially kalau just ambil untuk jangka masa pendek, 3 atau 4 tahun tu kira still pendek lah. So ada orang yang ambil kontraseptif ni up to 10, 15, 20 years pun ada juga. So dia tak mengganggu buah pinggang kita as long as kita ambil within the dose, the recommended dose lah. Banyak lagi benda-benda yang dekat luar sana yang merosakkan buah pinggang, yang tak melibatkan ubat dan tak melibatkan suplemen. Banyak. Tapi ramai orang tak tahu. Ramai orang fikir, oh ambil ubat je takut buah pinggang rosak. Ambil suplemen, suplemen pun kena hati-hatilah, takut buah pinggang rosak. So takut buah pinggang rosak ni antara satu mitos yang paling common juga daripada berat badan naik dengan infertility tadi tu. So buah pinggang rosak tu tak, tapi make sure kita ikut recommended dose. Apa-apa ubat ataupun apa-apa suplemen, ikut recommended dose. Dan yang paling penting sekali, dapatkan nasihat daripada doktor dengan ahli farmasi. Okey, silakan. Tentang penyakit kelamin tadi kan, instead of ubat, kita juga ada prevention kan. Macam saya ambil vaksin. So dia ada vaksin kan, doktor kan, HPV ya. HPV vaksin. HPV vaksin. So gynae Umi recommend. So yelah, kita tak tahu apa kan. Macam mana kita dapat protect diri kita. That's why Umi ambil vaksin untuk mencegah penyakit kelamin tu. Okey. Akses informasi tu Umi dapat macam mana? Sebab ramai yang tahu ada HPV vaksin. Saya ada gynae. Saya memang ada doktor yang menjaga saya, yang menyarankan. Doktor saya, we always discuss about all these things. So lepas je saya bersalin, saya terus buat hari tu. 3 months I think after that, terus buat pap smear also yearly. Ya, kita selalu dengarkan pap smear, mammogram dan juga satu lagi yang perlu diberi kesedaran juga HPV vaksin. Thank you Mi, thank you for sharing. Datuk mungkin nak tambah sedikit, silakan. Vaksin tadi tu dia sebenarnya untuk menghalang HPV infection, yang mana dalam konteks jangka masa panjangnya akan menyebabkan dikaitkan dengan kanser pakar rahim ataupun kanser cervix. Jadi di situ didapati memang kajian telah menunjukkan jangkitan virus human papilloma tu yang sebenarnya adalah jangkitan kelamin, yang mana akan kalau tempoh yang panjang boleh menyebabkan dan dikaitkan dengan kanser cervix. Itu sebabnya kanser cervix ni antara profilnya adalah mereka yang ada hubungan seks awal
lagi awal, lagi tinggi risiko. Sebab ketika itu pangkal rahim itu belum matang lagi. Jadi human papillomavirus ni boleh buat banyak perubahan di situ, hingga akhirnya dia mungkin pada umur 40-50 dapat kanser. Itu yang kena pap smear lah, sebab pap smear itu dia akan mengenal pasti sel-sel prakanser. Okay. Yang saya nak tambah tadi tu tentang katalah seorang ni dah ambil pil 4 tahun 5 tahun, lepas tu dia tengok macam belum juga nak hamil kan. Ros, yang ni yang tak ada orang tanya kan so berapa lama ni nak standby begini? Katalah kemungkinan memang macam saya katakan tadi, dia pun ada masalah sebenarnya kesuburan dari sudut faktor dia ataupun suami jadi selalu saya akan bagi macam ni dia ada tempoh 6 bulan hingga setahun untuk tengok selepas dia ambil apa saja kaedah tadi tu untuk bagi masa dan kemudian kalau belum juga hamil pada tahap tu boleh jumpa lagi doktor dan kita akan start lah ambil darah ambil semua tu lah. Katalah dia tak dekat memang ada faktor-faktor ketidaksuburan selalunya kita tak katakan dia disebabkan oleh hormon pil tadi, dia sebenarnya ada masalah ni sebelum dia ambil lagi jadi tapi selalu bagilah dalam konteks ni saya kena sebut juga untuk pasangan yang PJJ ataupun LDR kan, dia salah satu faktor untuk mengira bila tempoh yang kita nak dijumpa doktor masalah ketidaksuburan atau TTC. Kalau misalnya kita tidak hidup sebumbung, maknanya only weekend husband ke atau weekend wife saja kan, susah kita nak katakan bahawa you are having infertility problem. Selalunya kita akan minta you duduk sebumbung dulu dalam tempoh 6 bulan ke setahun, selalunya memang kehamil punya lah ada seks lebih kurang 2 ke 3 kali dalam seminggu tapi ni seorang di sana seorang di sini you separate untuk 3-4 tahun pun sangat sukar untuk dapat timing yang betul-betul dua-dua subuh dan akhirnya hamil. Dan itu pun ada hikmah sebenarnya. Kalau your wife is pregnant and you are nowhere there, saya selalu bagi tahu kat wanita kan, kalau you nak hamil, husband kena ada beside you dah lah you hamil right. So itu tadilah ni juga untuk yang PJJ, sebab saya dapat juga lah pesakit yang nak mengandung kita tengok dia duduk pisah tak duduk dalam satu bumbung ni for the past 3 years. Jadi memang sukar lah nak ada hamilan. Okey, itu dia. Terima kasih di atas pencerahan yang diberikan untuk soalan-soalan daripada audience kita. Thank you so much. Sebelum mengakhiri perbincangan, kita nak sepatah dua kata daripada setiap panel kita. Kita mulakan dengan Fatin terlebih dahulu. Silakan secara ringkasnya apa yang ingin dipesan kepada mereka di luar sana. Silakan. Okay, thank you Anim. Again, saya nak tekankan yang paling penting sekali ialah sebelum mula ambil apa-apa jenis ubat pil perancang, make sure dapatkan dulu nasihat daripada doktor ataupun ahli farmasi. Sebab apa? Sekarang ni ramai yang suka screenshot daripada media sosial. Screenshot, pergi kat farmasi, saya nak ubat ni. Bila kita tanya, oh dah biasa makan. Padahal tak pernah makan. So bahaya. Sebab apa? Kita tak tahu pil perancang tu sesuai untuk kita ataupun tak. Sebab hormon, lain-lain hormon, dia punya tindak balas dengan badan kita berbeza-beza. So, contohlah kata ada best friend yang paling rapat lah, dia makan pil perancang ni, okey untuk dia, dia pun recommend kita ambil. Tak semestinya sesuai untuk kita juga. So, saya harap lepas ni kalau boleh tekankan lagi untuk dapatkan dulu nasihat daripada doktor, daripada ahli farmasi sebelum kita pilih pil perancang yang paling sesuai dengan kita. Dan tak perlu takut sebenarnya, ramai yang takut. Ramai sangat takut. Betul. Dan sayangilah badan anda kan. Kita sayang badan kita dulu, baru kita buat keputusan, kita decide apa yang kita nak masukkan ke dalam badan ni, nak pakai lama ni. Okey, Dato' Wan, silakan. Okay, sama juga seperti Fatin tadi jadi dengan perkongsian hari ini, silalah datang ke klinik Nur Sejahtera LPPKN di seluruh Malaysia ada carilah yang berdekatan dan ataupun klinik yang terdekat dengan rumah puan-puan tuan-tuan untuk mendapatkan informasi yang tepat
dan pilih yang bersesuaian dengan pilihan puan dan pasangan ya. Sebab kembali kepada diri sendiri nak guna yang mana yang terbaik ya. Betul, betul. Kalau anda nak dapatkan nombor telefon di mana lokasi klinik Nur Sejahtera tu, kita ada booklet juga yang disertakan di dalam goodie bag yang kita berikan kepada anda. Boleh dapatkan nombor telefon, tengok lokasi yang terdekat dan sebagainya untuk mendapatkan perkhidmatan daripada Nur Sejahtera. Thank you so much Dr. Wan. Umi, silakan Umi, mungkin sampaikan sepatah dua kata sebagai seorang individu yang insya-Allah apa yang dikatakan ini memberi inspirasi kepada mereka di luar sana. Silakan. Demi kesejahteraan keluarga, jangan takut untuk gunakan family planning. Sebab saya sebagai pengguna IUCD, benda ni tak memberi efek apa-apa pun dalam kehidupan harian saya. Mungkin 3 bulan pertama lah adalah sedikit bleeding sikit-sikit, tapi lepas tu tak ada masalah. Dah lebih setahun saya guna, Alhamdulillah tak memberi efek negatif pada saya. In fact, memberi efek positif kepada saya, kepada minda saya. Saya tak ada risau yang melampau. Alhamdulillah, saya boleh terus hidup saya sebagai seorang isteri, seorang ibu dan juga seorang pelakon. Itu dia kan. Okey, itu dia, a peace of mind kan. Bila kita dah tahu, kita dah rancang, kita dapat jalani kehidupan seharian kita dengan tanpa ada kekangan, satu fikiran yang negatif.